Okey, kita buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas matematik tingkatan 2 hari ini, hari Ahad. Cikgu minta maaf sebab hari Jumaat yang lepas saya tak dapat nak buat kelas sebab saya ada emergency kena balik kampung. Hari Jumaat tu baru decide, pagi tu bertolak, malam tu masih lagi dalam perjalanan sampai pukul 12 malam baru sampai kampung. Ada emergency kena balik kampung. Sekarang ni dekat kampung tapi saya teruskan jugalah cari masa buat kelas. Okay, so minta maaf lah sebab tak dapat nak buat hari Jumaat lepas dan cikgu cari masa ingat nak buat petang tadi tapi cikgu minta maaf sebab terlupa juga yang ada yang baru balik sekolah, ada yang negeri Pantai Timur tu sekolah hari Ahad kan. Jadi so kita buat malam. Untuk minggu lepas buat malam dan seterusnya hari Jumaat ni lah kan, hari Jumaat ni kita pun ada kelas juga untuk minggu ni. Yang hari Ahad ni kiranya kelas ganti hari ni. Okey. Minggu lepas kita buat graf fungsi, okey. Minta maaf juga sebab cikgu tak sempat nak semak jawapan masing-masing kerja homework yang ni lah, yang buat graf tu kan. Cikgu minta maaf tak sempat nak semak minggu lepas. So basically korang ada tengok tak homework tu dah buat ke belum? Okey, yang dah hantar tu okey lah. Yang tak ada hantar lagi tu ada buat tak? Maksudnya tak hantar tu adakah tak boleh nak buat ke atau tak buat ke macam mana? Memang tak tengok pun nak buat macam mana ke atau tak boleh nak buat? Macam mana? Suara saya dengar kan? Suara saya dengar kan? Okey. Jadi okeylah. Kita tengok dulu bab 8.2 ni graf fungsi. Saya tengok soalan homework sebab hari tu kita dah habis dah. Memang dah habis dah tajuk graf fungsi tu. 2 minggu je sebab minggu first tu graf fungsi 8.1. Dekat 8.1 tu ingat kita belajar macam mana nak kenal objek, image, domain, kodomain kan. Kita tengok yang tu. Objek, domain, kodomain tu, and then kita tengok juga minggu lepas macam mana kita nak buat graf. So graf tu basically kita ada 4 bentuk graf lah, 4 bentuk graf. Dia depend kepada persamaan kita. Dia bagi apa? X kuasa 2 ke, dia bagi X kuasa 3 ke, atau dia bagi X ke, ataupun dia bagi macam X tu dekat bawah 1/X ke, ataupun Y sama dengan 2/X. Kita tengok X dia macam mana. Adakah dia berada dekat bawah, adakah dia kuasa 2, adakah dia kuasa 3. Jadi yang itulah yang menyebabkan graf tu straight ke, bentuk senyum atau masam ke, bentuk yang bentuk S ke. So yang itulah yang mempengaruhi bentuk graf tu adalah
persamaan tu. X tu dia dekat mana? Adakah dia linear? Kalau X sahaja X kuasa 1 dia tu linear. Kalau X kuasa 2 tu dia kuadratik. So dia kalau persamaan kuadratik dia akan jadi graf parabola. Yang tu kita dah belajar dari lepas. Okey, yang term-term tu okey tak apa, awak tak perlu ingat pun. Kuadratik, parabola tak perlu ingat pun, tapi kena tahu kalau X kuasa 2 bentuk graf dia macam mana. Okey. Okey, sekejap saya kena live dulu sebab dia problem sikit untuk share screen. Sekejap. Okey. Okey, so minggu lepas pasal graf tu, maksud saya graf-graf tadi, bentuk graf tadi dia macam ni lah. Kalau graf linear, so dia ada straight. Kalau graf linear tu dia straight. Kalau graf dia kuadratik, X kuasa 2, so dia graf dia sama ada bentuk masam atau senyum. Senyum atau masam. Ni X kuasa 2. Kalau X kuasa 3 bentuk S. Macam ni lah S kan. Ni bentuk S. Kalau 1 per X atau X kuasa negatif 1, dia akan jadi bentuk macam ni. Ujian garis mencancang. Okey, yang ni untuk kenal pasti graf fungsi atau tidak. Okey, so kalau kita nak buat graf fungsi, kita tengok dekat sini lah kan. Ni, persamaan kita Y sama dengan 5 tolak X. So kalau kita tengok pada X ni, X dia ni kuasa 1. Maksudnya persamaan ni adalah fungsi linear. Dia adalah linear. So kalau linear, kita akan dapat graf garis lurus. Kita akan dapat graf garis lurus. Okey, kalau nombor 2 ni, Y sama dengan 2X kuasa 2 tolak X tolak 3. Okey, paling besar dia ada X kuasa 2 lah. Dia ada X kuasa 2. Sebab tu graf kita akan dapat dalam bentuk sama ada senyum atau masam.
Senyum atau masam. Okey, seterusnya kalau persamaan kita atau fungsi kita ni kita ada X kuasa 3. Ada X kuasa 3. Kalau ada X kuasa 2 dan X kuasa 3, so paling tinggi dia X kuasa 3 lah. Okey, ada X kuasa 3, graf dia sama ada macam ni ataupun macam ni. Ataupun yang ada S lah, terbalik ke kan. So dapatlah graf macam ni. Okey, seterusnya kalau kita ada graf 30 tolak X. 30 tolak X. So X kat sini dia dekat bawah. Dia dekat bawah. Jadi graf kita sama ada macam ni ataupun dekat kiri kanan ataupun dekat kiri atas kanan bawah. So dia macam dia ada sebelah kiri dan kanan, lepas tu dia tidak bersambung. Okey, so soalan nombor 2 ni pun homework juga kan. Okey. Kita dapat nak buat graf soalan ni. Skala pada paksi X 2 cm kepada 5 unit. Okey, kita tengok dulu pada skala pada paksi X 2 cm kepada 5 unit. Maksudnya kita ada 2 cm dekat sini. Ni ada 2 cm. So kiranya kita ada 0, 5, 10, 15. Dia naik sebanyak 5 cm, 5 cm lah. Sebab dia 2 cm kepada 5 unit kan. 5, 10, 15, 20. Macam tu. So kalau kita tengok pada nilai X ini, dia mula dengan negatif 15. Negatif 15. So awak buat garis bagi ada negatif 15 dalam graf kita. Jadi okey. So negatif 15 tu awak boleh ambil letak dekat sini boleh kan. Sini negatif 15, negatif 10, kan. Negatif 15, negatif 10, negatif 5, 5, kosong. Okey, kosong dulu. Kosong, 5, 10, 15. Okey, so kosong tadi dekat mana? Kosong tadi negatif 15, negatif 10, negatif 5, 10. So sini kosong. Okey, sini kosong. Okey, so kita bina garis tu. Okey, bina garis dekat kosong sini. Sini kosong. So kita bina garis tu. Lepas tu, okey. Negatif 15 kat sini lah kan. Okey, lepas tu tengok pada nilai Y kita. Paksi Y, skala pada paksi Y ialah 2 cm kepada 2 unit. 2 cm kepada 2 unit. Maksudnya setiap 2 cm tu dia naik 2 unit lah. Daripada 0, 2, 4, 6, 8. 0, 2, 4, 6, 8. Kalau negatif 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Jadi kalau daripada sini kita tengok paling kecil dia negatif 6. Paling kecil negatif 6. Negatif 2 besar. Okey, paling kecil negatif 6. So, anggarkanlah negatif 6 okey tak kalau kita letak kat sini. Negatif 6 okey ke tak? So, kita try lah. Sini negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Okey, saya rasa dah cantik dah. Sebab negatif 6 ada. Paling besar 2 pun paling besar 6 ada dalam graf kan. Okey. So dekat kosong tadi awak bina garis untuk paksi X. Bina garis untuk paksi X. So yang untuk paksi X ni kita label lah. Negatif 5, negatif 10, negatif 15. Sini 5, 10, 15. Okay. Kemudian tandakan titik. Negatif 15, negatif 2. Okey, ingat kita nak baca koordinat mesti kita baca X dululah. Dekat mana X? Yang ni paksi X kan? So negatif 15 kat mana? Sini negatif 15. So negatif 15 dengan negatif 2. Turun ke sini. So kita tandakan dekat sini. Negatif 15, negatif 2.
Okey, lepas tu negatif 10 dengan negatif 3. Negatif 10 kat sini, negatif 3 kat mana? Ni tengah ni lah. Ni negatif 2, sini negatif 4. So dekat tengah-tengah tu. Tengah ni kan. Okey, lepas tu tanda. Lepas tu negatif 5, negatif 6. Sini negatif 5, negatif 6 turun. Sini. Pak CY sini. Negatif 5, negatif 6. Okey, so tanda. Kemudian X5, Y6. X5, Y6 mana? Sini. X10, Y3. So dekat sini. X15, Y2. Kalau siapa tak dapat koordinat, okey boleh tanya boleh tanya terus. Sambut je apa saya cakap ni. Okey, lepas tu kita nak buat garis kan. Kita nak buat garis. So contohlah kalau awak nak buat garis, awak tak tahu bentuk dia graf macam mana kan. Awak buat macam ni lah. Lepas tu awak kira macam confused lah. Kan buat macam belok lah kan. Awak guna pembaris ke. So tak boleh macam tu. Jangan guna pembaris. Sebab kita dah tahu dah, saya dah cakap dah. Kalau per X, soalan ni per X, so graf dia macam mana? Dia mesti jadi bentuk freehand macam tu. Sebab itulah dia tak boleh jadi garis lurus. Dia tak boleh kita guna pembaris, sambungkan titik. Tak boleh. Kita kena guna freehand lah. Dia jadi macam kena ada belok sikit kat sini. Dia macam bagi smooth lah. Supaya kita dapat smooth sikit. Lebih kurang macam ni. Dia macam graf kita ni, dia ada lebih kurang ke sini lah sebenarnya. Kan. Tapi tak apalah, kita just mula daripada sini. So dia nampak macam freehand macam tu. Okey, dah kira betul. Dia macam dekat sini tu dia ada bengkok sikit. Dia ada bengkok sikit. Sini pun. Kan? Dia tak adalah pergi straight. Kan? Dia ada bengkok sikit. So yang tu kita guna freehand lah tu. Guna tangan kita je. Jangan guna pembaris. Okey, lepas tu homework kat sini. Graf fungsi di bawah menunjukkan kadar pengecasan. Okey, yang ni dah bincang. Ni pun dah. Ni soalan homework. So, soalan homework ni. Lengkapkan jadual nilai di sebelah. Okey, yang ni tak ada masalah sebenarnya. Kan? Luas A. Luas A cm kuasa 2. Sebiji K. Okey, yang ni luas A lah kan. Ni panjang 2x. Okay, panjang 2x, lebar dia adalah x. K tu. K tu panjang 2x, lebar dia x. So, K tu bentuk dia segi 4. So, kita dah lah panjang darab lebar kan. Panjang darab lebar, kita dapat luas dia. Luas dia ialah 2x kuasa 2. So, lengkapkan jadual nilai di bawah. A tu ialah luas. 2x kuasa 2. So, just masukkan nilai kosong ke dalam 2x kuasa 2. So 2 darab kosong kuasa 2. So dapat kosong. So 5 ni kan 2 darab 5 kuasa 2. Okay, dapat 50. So dapat 50. 2 kan sini. Ni 2 darab x tu 5. So masukkan 5 kuasa 2. 2 darab 25 dapat 50. Okay, 50. Lepas tu 10 pula. 10 tu awak ganti. Ganti kat sini 10. 2 darab 10 kuasa 2. Okay. Dapat berapa? 2,000. Betul? 200. 200. Kan? Lepas tu 15. Buat 15 pula. Okay, dapat berapa kalau 15? Dapat berapa? Kalkulator mana je? You all dapat berapa?
450. 2 darab dengan 15 kuasa 2. Okey. 450. Lepas tu okey, sama juga kita gantikan dia 20 dekat sini. So kita dapat 800. Kemudian 25. Kalau 25 kita gantikan dia, dapat berapa? 2 darab 25 kuasa 2. 1250. Okay, thank you Zarfan. 30. 1800. Okay. So dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit. 2 cm kepada 10 unit pada Pak CX. So kita, saya kata kita tengok pada Pak CX dulu kan. So 2 cm 10 unit maksudnya 10, 20, 30. 10, 20, 30. Kita ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita try lah kan. Letak sini 0, 5, 10, 15, 20. Tak. Okey, tak cukup. Sekejap. Tak cukup Kan graf sini tak cukup. Kalau you all buat dekat kertas graf sendiri cukup. 2 cm 10 unit pada 4 cm. Oh, sorry. 2 cm kepada 10 unit. Maksudnya sini 0, 10, 20, 30, 40 lah. Dia akan jadi macam ni. 0, 10, 20, 30, 40. Kan? Ni 2 cm kepada 10 unit. Okey. So dekat paksi kosong kita buat garis. Waalaikumsalam ya Nani. Okey. Ni adalah paksi Y kan. Okey, lepas tu paksi X dekat mana paksi X? Dekat mana kita nak lukis paksi X? Kita tengok pada paksi Y ni. 2 cm kepada 500 unit. Okey, 2 cm kepada 500 unit. So 500. Kosong paling tinggi 1800. Okey. So kita boleh letak dekat bawah. Okey tak? Kalau saya letak kat sini kosong, 500, 1000, 1500, 2000. Okey kan? Sebab paling tinggi kita 1800. So kita buat graf. Paksi X. Okey. Labelkan balik 0, 10, 20, 30. Okey, so kemudian gariskan, labelkan pula titik 0, 0 dekat mana? Kat sini 0, 0 kan. Okey, lepas tu 5, 50. Okey, so 5 dekat tengah-tengah ni lah. Sini 10. Kan, sini 10. So 5 dekat sini. 5, 50. 5, 50. Macam mana 5, 50? Okey. So, kalau sini 500, maksudnya 500 ni, okey, 500 ni kita ada selang 10 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ada 10 petak. So 500 ni awak bahagi dengan 10.
500 bahagi 10, awak akan dapat 5 kan? Dapat 50. Sorry, 500 bahagi 10 dapat 50. Maksudnya 50 sinilah. Situlah 50. 50, 100. Sini 100. Kemudian 150. Sini 50. Sini dia akan jadi 100. Kemudian 150. Setiap petak tu dia akan jadi naik. Dia akan naik 50-50 lah. Okey, so kalau 5-50 kan, kita nak lukiskan 5-50. Jadi so 5-50, so dekat petak yang pertama tadi. 5-50. Okey, lepas tu 10-200. 10-200. 10-200. Okey, 200 dekat mana? Kiralah 50, 100, 150, 200. 200 kat sini. Macam tu lah. Lepas tu 15, 450. 15, 450. So 15, okay, awak kira dapat kat sini kan. Lagi 50 nak sampai 500. Okay, lepas tu 20,800. 20,800. So 500, 600, 700, 800 kat sini. Kan? 25, 1250. 25, 1100, 200. Okay, dekat sini. Awak kira lah dia naik 50. Dia naik 50. Dia naik 50. Setiap satu petak tu naik 50. So labelkan. 30 dengan 1800. 30, 1800. Okay, ni 1500, 60, 70. Okay, kira. So dapat kat sini. Dapat kat sini. Kemudian gariskan. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dia ni tadi luas dia ialah A dia ialah 2x kuasa 2 kan. 2x kuasa 2. Ni x kuasa 2. So bila x kuasa 2, kita tak boleh guna pembaris lah. Sebab dia bukan linear. Kita tak boleh guna pembaris. Saya baru plan nak guna pembaris. Rupanya x kuasa 2. So tak boleh guna pembaris. Kita guna freehand. Okay. Jadi macam ni. Dia jadi kalau x kuasa 2 kan dia jadi bentuk senyum atau masam kan. Dia macam bersambung lah tu. Dia ada lagi garis kat sini. Macam tu. Okey, kemudian soalan C. Daripada graf DB tentukan luas kek. Tentukan luas kek. X 18 cm. X 18 cm. So sini 10. Sekejap. Dia kata luas kek X ialah 18. X tu ialah lebar kek kan. Awak baca pada atas tadi. X tu ialah lebar. So X ni ialah lebar. Paksi Y ataupun A. Yang ni adalah A. A ni adalah luas kek. Okay, so X lebar. Kalau X 18, dia kata X 18. So awak guna dekat X 18 ni. Okay, so 10. Setiap satu titik tu dia naik 1 kan. 10, 11, 12. So dekat 18. Okay, awak buat garis. Macam ni dekat 18 kat sini. Lepas tu dia pergi dekat garis merah. Okay, lepas tu bawa ke kiri. Dia bergantung kepada graf awak. Setiap orang graf dia akan jadi berbeza. Nilai dekat sini dia akan berbeza. Dia akan pergi berbeza lah kat sini. Ada yang dapat mungkin garis kat sini. Ada yang dapat dekat sini. So tak kisahlah bergantung kepada graf.
Okay, kalau saya dapat dekat sini kan. So, okay. Nak tahu luas kek tu, sini luas kan? So, 500, 550, 600. So, daripada graf, kita dapat 600 luas kek. Okay, so cm kuasa 2. Ataupun tak perlu tulis unit. Tak perlu tulis unit. Lagi senang. Lagi kita tak nak bagi careless salah silap tulis unit ke. So kita tulis nombor je 600. Matematik tak apa. Okey. Kemudian X kita 24. X kita 24. So cara 24 dekat sini buat garis yang sama. 24. Mana 24? So kat sini 24. Okey. Guna pembaris lah naik sampai atas. Sampai dekat garis kita, garis merah. Okay, saya dapat kat sini. So, saya bawa ke paksi Y. Okay, so saya dapat 1000, 1050, 1100. 1100. Saya dapat macam ni lah. Okay, so kek yang lebarnya 18 cm dan 24 cm masing-masing berharga 30 dan 45. Okay, kek lebar 18 harga RM30. Kek lebar 24 cm harga dia RM45. So tentukan kek yang lebih berbaloi untuk dibeli. Kita nak tahu kek yang mana lebih berbaloi, maksudnya of course lah kek tu yang lagi besar tapi murah. Kan? Mestilah kek tu yang lagi besar dengan harga yang murah. Okay. Kalau tengok dekat sini, kek yang besar kita 1100. Harga dia 45. Kalau yang ni 600, luas dia 600, harga dia RM30. So kalau awak rasa yang mana? Yang mana? Mungkin kita boleh buat, kita macam bahagi. Kalau luas dia 1 cm, so kita boleh tahulah kan. Kalau kek yang 18 cm, okay, 600 untuk 600 luas 600 kek ni harga dia luas kek 600 bersamaan harga RM30 kan. Kalau luas 1100 kek dia harga RM45. Ni kan. So mana yang lebih berbaloi nak beli? Okey. So awak boleh kira lah. Kira 600 bahagi 30. Untuk luas 600 bahagi RM30 tu kalau luas dia 1 je, 1 cm ke, bahagi 30. So kita dapat berapa atas 1 cm kuasa 2 luas dia? Kita dapat 20. 600 bahagi 30 dapat 20. Okey. So kemudian 1100 bahagi 45 dapat 24.4. 24.44. Okey. So dekat sini mana yang lagi mana yang lagi tinggi lah kan? Mana yang lagi tinggi? Satu luas. Sekejap luas bahagi dengan 30. So apa pendapat awak? Kita akan pilih yang 20 ke 24.44? Kalau kita nak tengok pada kek yang lebih berbaloi untuk dibeli. Ni kiranya ni harga yang apa ni? RM20 ni ialah, kalau tak silap saya dia macam apa ni? 600 besar kek. 600 besar kek bahagi dengan 30 harga. So kalau 600 bahagi 30 maksudnya kita nak tahu untuk satu luas kek kan. Satu luas kek tu berharga 20.
Macam mana? Sekejap Oh, okey, sorry. 600 bahagi 30 bermaksud RM1. RM1 bersamaan 20 luas dia. RM1. 20 ni luas untuk RM1. Kan? 24.4 ni luas dia untuk luas kek besar kek untuk RM1. So, kita akan pilih yang lebih besar lah 24.44. Dia lagi besar. Untuk RM1 tu dia lagi besar. So, lagi berbaloi lah untuk dibeli. So, kek yang lebih berbaloi ialah kek yang lebarnya yang mana 1124 cm. Okey ke? Okay, kita sambung lagi. 8.2 kita nak buat graf lagi lah. Kita nak mahirkan buat kertas graf ni. Nak mahirkan buat graf ni. Okey. Gaji bulanan Linda dan Hetty pada tahun 2020 masing-masing ialah 1,500 dan 1,800. Okey. Linda 1,500, Hetty 1,800. Lepas tu, kenaikan gaji tahunan masing-masing ialah 200 dan 150. Jawab ingat, Linda mesti mula dengan 1,500. Lepas tu dia naik gaji tahunan mereka naik sebanyak 200. Okay, ni untuk Linda. Okay, yang biru Hetty 1,800. Lepas tu setiap tahun naik RM150. Okay, so cari fungsi bagi gaji Linda. Cari fungsi bagi gaji Linda dan gaji Hetty bagi tahun yang berikutnya. Y ialah gaji, X ialah tahun. X ialah tahun. So, macam mana? X tu, okay, contohlah X tu kosong. Maksudnya, kosong tu tahun yang pertama, iaitu tahun 2020. Tahun 2020 maksudnya gaji bulanan first ialah 1,500 lah. Kalau X kosong gaji dia 1,500 kan. Lepas tu tahun depan 2021, okay, so X tu bertambah 1 lah kan. X tu 1 tahun. 1 tahun yang seterusnya X tu 1. So gaji tahunan mereka ni, katakanlah Linda. Linda ni dia naik sebanyak 200. Kalau gaji dia 1,500 yang pertama, tahun pertama 2020 1,500. Okey, tahun kedua dia akan jadi naik 200. Kan? Okey, saya tulis kat sini. Linda. Okey, Linda ni pada tahun 2020, okey, gaji dia 1,500. Pada tahun 2021 dia akan naik 200. Lepas tu tahun 2022 dia akan naik lagi 200 pula. Dia naik lagi 200. 2023 dia naik lagi. Daripada harga yang atas tadi dia naik lagi 200. So kita nak fungsi. Fungsi tu maksudnya persamaan lah. Okey, fungsi tu persamaan. Jadi macam mana kita nak cari Linda? Linda ni 1,500 kan? 1,500 Y1. Linda tu kita sebut sebagai gaji Linda tu Y1 sama dengan 1,500 kena tambah dengan, kalau tahun pertama kosong lah kan, X kosong. Tahun yang kedua
1 tahun. Tahun yang kedua, 2 tahun. Tahun yang tahun seterusnya 3, 4, 5, 6. So maksudnya X dia tu, okay, tahun yang pertama X dia kosong kan. Tahun yang kedua X dia 1. So nak tulis macam mana? 1,500 tambah 200 X. Kalau yang pertama X dia kosong, so tukar X kosong dia jadi 1,500 tambah kosong. So dapat gaji yang pertama. Lepas tu tambah dengan 200 darab 1. So dia jadi tambah 200. Tahun seterusnya dia tambah dengan 200 darab 2. Okay, 2 kali. Lepas tu dia darab dengan 3, jadi 3 kali. So ini adalah gaji untuk Linda. Kemudian gaji untuk Hetty. Gaji untuk Hetty ialah Y2. So Y2 tahun pertama 1,800. Tambah dengan 150. Sama jugalah kalau Hetty ni. Tambah dengan 150 sebab 2020 ni 1,800, 2021 1,800 tambah 150, lepas tu tambah 150. 2 kali kan. 2 kali okey tulis darab 2. Lepas tu tambah 150 darab 3, 3 kali kan. So kita letak X. X tu mewakili berapa tahun dah dia dah naik. Berapa tahun dah dia kerja. Ni adalah fungsi. Okey. Boleh faham ke? Okey, lepas tu soalan B. Cuba awak lengkapkan soalan B. Lengkapkan 1,500, lepas tu satu ni tahun lepas 1 tahun bekerja, maknanya dia tahun 2021 lah. Gaji dia berapa? Lepas tu 2 tahun dia kerja, gaji dia berapa? Okey, 1 tahun, so saya buat kat sini jadi 1,700 lah kan. Sebabnya 1,500 tambah 200. So dapat 1,700. Try isi semua kotak. Okay, tak apa, try isi semua kotak dulu.
Okey, untuk table tu kira Y1 tu untuk Linda kan, so dia naik 200, 200, 200 lah. 210 lepas tu 2,300, 2,500. Okey, so kalau Y2 tu Hattie dia naik sebanyak 150. So 1950 kan. Lepas tu tambah lagi 150. So saya rasa tak ada masalah nak kira untuk table ni. Kalau ada masalah boleh bagi tahu jangan malu. Okey, kemudian soalan C. Okey, cuba buat soalan C. Kalau boleh gunalah kertas graf. Graf tak perlu buat satu-satu. Maksud buat satu-satu macam mana? Graf tu just um, kalau guna kertas graf, okeylah buat paksi lah. Kalau tak guna kertas graf, okey just buatlah, buat paksi X, paksi Y. Letak dekat kosong-kosong tu nak buat macam mana. Kalau boleh guna kertas graf sebab exam pun memang guna kertas graf.
Kemal okey ke? Okay, saya ada ambil yang feedback hari tu kan. Feedback yang okey ke tak okey ke. Just okey, saya ambil tu tujuan saya untuk macam tengoklah dia takutlah ada yang tak faham ke, tak fokus ke waktu saya ajar ke kan. Uh, Macam apa yang korang nak saya tambah baik. Ada yang kata nak macam nak group WhatsApp ke. Kalau form tu saya dapat group ke? Belum kalau semua ramai atau ramai majoriti nak buat group WhatsApp untuk bincang-bincang soalan homework dekat sekolah ke, homework matematik yang saya bagi ke, boleh je kalau nak buat. Tapi kalau tak naklah jadi macam okey saya buat lepas tu senyap, tak buat apa, tak ada apa. Tak ada pun tanya-tanya soalan homework kat sekolah ke, tanya soalan homework saya bagi ke. Itulah. Kalau nak buat okey je. So macam mana, nak buat ke tak? Ke dah buat Belum kan form tu kan? Nak buat ke? Grup WhatsApp ke grup Telegram? Oh, graf tu kena buat dua-dua atas satu. Kena ada dua atas satu. Maksudnya atas satu graf kita ada satu paksi Y je. Cuma bentuk graf tu dia ada dua garis lurus. Garis lurus kalau tak silap saya. Betul. Sebab X saja kan. Bukan X kuasa 2, bukan X kuasa 3, bukan per X. So kita akan ada dua garis lurus. Okay, saya try guna kertas graf. Memang saya guna kertas graf so nak bagi sama lah kan. Kalau graf ni mungkin dia tak sama dengan yang kertas graf yang awak guna. Sekejap.
Okay, dia kata untuk paksi X 2 cm kepada 1 tahun. 2 cm kepada 1 tahun. So kira-kira dia ambil 0, 1, 2, 3. Lepas tu 0, -1, -2, -3 kan. Okay, so lebih kurang kalau kat bawah ni jadi bagi nampak lah kan. Sini 2 cm. So apa 0 kalau saya letak kat sini okey tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okey je kan? So 0 tu awak boleh letak kat mana-mana je. 0 tu awak boleh letak dekat mana-mana je. Atas kertas awak. Okey, kertas kerah tu dia buat macam awak guna pembaris tak apa. Kertas kerah tu selalunya dia ada garis nipis dengan tebal. Dekat tepi tu dia garis tebal. Lepas tu nipis, lepas tu tebal kan. Tebal, nipis, tebal, hujung sekali selalunya tebal. So dia mesti 2 cm kat sini lah selalunya macam tu. 2 cm, 2 cm macam tu. So kalau kita tengok kat sini kita nak letak 0 dekat mana kan. Okay. Okey tak kalau saya letak 0, 1. Saya letak dekat garis yang tebal lah. Saya suka buat dekat garis yang tebal. 0, 1. So 0 kat sini okey tak? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cukup kan? So 0. So maksudnya kena buat 0 garis tepi sekali lah. Okey. Nuaira. Kalau kertas graf yang awak guna, betul dah yang awak buat tu. Betul dah yang awak buat tu Nuaira. Sebab memang 2 cm kepada 1 unit kan. Sebab dia ada garis tebal, nipis tebal. Dia banyak lah daripada yang ni. Okay, yang ni dia sikit. Ni kan. Sini ni. Sekejap Okey lah. Dalam kertas kerah awak sebenarnya dia ada garis tebal nipis kan. Okay, kalau dekat sini. Garis tebal saya ni sepatutnya macam ni. Sini dia ada garis nipis. Cuma dia tak tunjuk. So 2 cm yang ni lah kan. Saya ambil 2 cm yang ni lah. Kalau awak graf awak guna kertas tu dia akan ada. Sini ada garis nipis kat sini. Okay, sekejap ini contoh yang Nurin buat. Okay, kawan-kawan. Ini contoh yang Nurin buat. Okay, dia buat atas kertas graf lah. So, kertas graf, sini garis tebal. Lepas tu nipis, tebal. So, kalau awak ukur pun, kalau ukur guna pembaris pun 2 cm dia akan banyak ni. Ukur guna pembaris 2 cm banyak ni. So, banyak ni lah yang dia letak. 0, 1, 2, 3. So, kalau kat sini, daripada 0 ke 5, kita nak guna 0 ke 5, tahun yang kelima ada dalam graf. So okey lah 0 nak letak kat sini ke, nak letak kat tepi ke, yang tu tak kisah dah. Asalkan ada dalam kertas graf tu. Asalkan kawasan yang kita nak lukis tu ada. Okey, lepas tu kita just plot lah. Paksi Y tu kena 0, 500,
1,000-1,500 sebab dia kata CY tu skala dia kos 2 cm kepada 500 kan. 2 cm kepada 500. Okay, betul dah. Lepas tu plot je. Lepas dah siap graf, boleh terus jawab soalan nanti
Okey, untuk Linda Y1 kosong dan 1,500 kat sini. Kosong 1,700, 1,700. Okey, so kalau kita tengok dekat sini 1,500 dia akan naik, okey, dia akan naik 500 kan, dua ni. Jarak kat sini dia naik 500. So 500 ni awak kena bahagi dengan 10, so dapat 50. Okey, so maksudnya dia naik satu petak tu 50. So awak kira supaya dia jadi 1,700 dekat mana. 1,500, 550, 550, 600, okey, 700. So dia selang 4. Okey, selang 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kat situ. Okey, kemudian 2, 1,900. 2, 1,900. Okey, so dekat yang ke-8. Lepas tu 3, 2,100. Okey. 4, 2,300. Okey, kemudian 5, 2,500. Yang ni awak kena plot dengan betul tau. Memang kena plot betul. Jangan main anggar-anggar macam tu. Jangan main anggar-anggar macam tu. Dia kena betul-betul tepat. Dia kena betul-betul tepat. Okey, lepas tu untuk hektar Y2, okey, gariskan juga. Plot dulu kosong dengan 1,800. 1, 1,950. 2, 1,900. 2, 200, 2,010, 2,100. Kemudian 3, 2,250. 4, 2,400. 5, 2,550, atas sikit. Okey, kemudian gariskan kedua-dua ni. Gariskan lebih sikit. Kenapa kita guna pembaris? Sebab persamaan yang kita buat tadi, fungsi yang kita buat tadi ada X je. Dia ada X je. So kena guna pembaris lah. Okay, awak garis. Kemudian awak garis lebih lah, garis lebih. Garis lebih daripada yang dia nak. Okay, dah siap graf. Soalan D, daripada graf, tentukan berapa tahun yang perlu diambil agar gaji mereka sama. Yang ni, tentukan berapa tahun yang perlu diambil agar gaji mereka sama. Okey, awak nampak tak dalam graf? Bila saya gariskan lebih, dia ada bersilang dekat sini. Okey, dia ada bersilang. Dia menyentuh antara satu sama lain. Garis warna purple dengan biru kan. So maksudnya dekat sini gaji dia akan sama. Dia akan ada satu titik gaji dia sama. Okey. So dekat gaji yang sama ni, katakanlah graf saya kat sini. So bila saya kira, saya pergi dekat tepi. Okey, saya akan dapat, dia akan guna pembaris lah ni. Sorry, error sikit. Awak guna pembaris. Okey. So saya akan dapat 2,700. 2,700. Okey, lebih kurang lah. So 2,700 ni gaji dia sama pada tahun bila? Sebab soalan dia tanya berapa tahun yang perlu diambil. Pada tahun yang keberapa? Tahun 6 lebih kan? 6 lebih. Maksudnya pada tahun yang ke-6 lah. Ataupun boleh bagi tahu secara tepat 6 point apa? 6 point berapa? 6 point berapa dekat sini? So 6.4 atau 6.5. Ya, awak guna kertas graf lah.
Saya guna tablet ni dia tak berapa tepat. So 6.5 tahun. Berapa tahun? Berapakah tahun? So 6.5 tahun. Dia bukan tanya tahun bila. 2020 berapa? Tak, dia tak tanya. Tanya berapa tahun. So ikut sini je lah. Okey, ada soalan ke? Okey. Okey, seterusnya try buat soalan ni. Selesaikan masalah yang berikut. Upah harian Y seorang jurujual bergantung kepada bilangan beg X yang dijualnya dalam sehari. Upah dia dah bagi dah oleh fungsi Y sama dengan 15X tambah 50. Dia dah bagi dah. Ni upah dia. So lengkapkan jadual A. Kemudian buat B.
Okay, ni jawapan untuk tabel. Jawapan untuk tabel bila mana 15 darab kosong tambah 50 dapat 50. Kalau 1 kat sini 65. X2 kat sini 80. X3 dapat 95. X4 dapat 110. X5 125. Okey, sila semak kemudian try buat graf. Kalau ikutkan persamaan kita, fungsi kita ni kan. So, X kita kuasa 1, so kita akan dapat garis lurus. Kena guna pembaris lah. Kena guna pembaris. Okay, dengan menggunakan skala yang sesuai. Okay, dengan menggunakan skala yang sesuai. So, tak kisahlah. Buat je macam mana pun, asalkan dapat garis lurus dengan betul lah. Okay, so kalau dekat sini X kita positif, Y kita pun positif. Okay, so kalau X kosong, so kita boleh mula dekat sini tak apa atau tepi sekali. Letak kosong kat sini ataupun kosong kat sini. Sebab dia semua positif kan, letak je tepi. Lepas tu Y pun positif. Y semua positif. So, awak letak je bawah sekali. Letak je bawah sekali. Kata gerah awak tu, letak je bawah. Letak bawah sekali ataupun kedua bawah.
Untuk Pak CY, dia suruh guna skala yang sesuai kan. So, guna kertas graf awak, kertas graf tu, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh buat dalam 10, 20 ke, 10, 20, 30. Okay, awak kira lah muat ke tak kalau kita guna start kosong kat bawah ataupun kat sini, dia cukup ke tak? Kalau kita buat, contoh kalau awak buat bawah sekali kan, kosong. So 10, 20, 30, 40 sampai tak ke atas tu bagi cukup dengan nilai yang paling besar. Kalau buat 10, 20 lah. Kalau ambil 20 ke, 20, 40, 60, 80, so cukup tak? Cukup tak? Ataupun 30 ke, so skala yang sesuai. Dia tak kisahlah ni. Dia kalau dekat sini, kalau graf ni kan, dia macam dia sikit, dia tak panjang ke bawah kan. Dia sikit je, ada berapa je selang. So saya ambil 50 lah. Kalau kertas graf kita selalunya dia panjang. So saya ambil lah besar sikit, 20, 40, 60 ke. Okay, kalau ikut kertas graf saya ambil 30. Sebab dia tak banyak kan. Kalau kertas graf yang sebenar, mungkinlah cukup kalau kita buat 10, 20, 30. Okay, saya rasa cukup. 10, 20, 30. Asalkan buat yang bawah sekali. Kosong tu letak bawah sekali. Dia akan jadi cukup. Sampai 125 atau 130 ke dekat atas. Bagi cukup 125 tu kita boleh plot. Okay, dah siap soalan B, boleh terus ke soalan C.
Okey, soalan C. Daripada graf yang dilukis di B, tentukan bilangan beg yang dijual oleh jurujual jika dia memperoleh upah 155 pada suatu hari tertentu. Okey, so upah ni 155 ni kita akan tengok daripada paksi Y lah. Paksi Y 155 kita dekat mana? Okey, kalau graf saya 155. Okey, so graf saya 155 tak ada lah pula. Sebab saya buat sikit sangat kan. 30, 60, 90, 120. Atas ni pun dia akan jadi 150. Okey, 150. Okey, so sepatutnya saya kena lukis yang lagi kecil lah daripada skala dia ni. Awak boleh buat 50 ke 50, 100, 150. Okey, so awak depend pada graf awak lah. Okey, buat pada graf awak sendiri. Okey, ni sekarang ni saya nak buat soalan quizzes lah. Okey, awak dah siap lukis graf tadi, lepas tu dah jawab soalan C. Kemudian boleh masuk ke quizzes. Kejap saya bagi link. Okey, kita jawab beberapa soalan. Okey, boleh terus masuk sebab kita akan buat dalam waktu kelas ni juga. Okey, continue. Okey, awak pergi ke joinmyquiz.com, boleh buka melalui laptop ke phone ke apa-apa, tekan link tu, yang link tu joinmyquiz.com, bukalah guna Chrome ke apa-apa. Lepas tu masuk ke link tu, kemudian awak masukkan kod 771256. Okey, boleh masuk sekarang.
Okay, seorang dah masuk. Ada 5 orang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam ada 8 orang. Oh, Iqmal tak ada dah. Okey, saya start lah 5 orang ni. Okey, yang lain kalau tak dapat boleh sama-sama jawab yang dekat saya paparkan ni je. Tapi dekat sini yang saya paparkan tu ada soalan je, pilihan jawapan tak ada. Pilihan jawapan dekat device masing-masing yang korang buka tu. Okey, saya mula. Okey, ada 16 saat. Ada suara lagi, kenapa tak jawab tu? Apa tu? Seorang saja yang betul. Graf macam ni apa?
Soalan X kuasa 2. X kuasa 2 tu bentuk apa? Yang ni pun X kuasa 2 tu. Ada X kuasa 2. Okey, lepas tu dia ada negatif dekat depan. So, dia masam lah. Carilah yang mana masam. Okay, last question. Okay, Y negatif 2X tambah 3. X tu kuasa 1 je. X kuasa 1 je. Okay, so habis. Tahniah kepada yang banyak betul. Dan yang salah pun usaha lagi. Okay, Lukman. Yang first tak tahu nama siapa. Tarfan, Lukman. Siapa yang first ni? Siapa ni? Okay lah. So, soalan ni saya akan bagi balik dalam bentuk hard copy. So, korang try balik tengok nota-nota, try jawab lagi soalan. Jawab lagi soalan yang ni kan. Okay, so basically soalan yang awak buat tadi, dia berkaitan graf macam mana nak tahu bentuk graf lah. Ada yang mungkin ada yang macam confused kan. Dia X kuasa 2. Okey, betul lah dia sama ada graf senyum atau masam. Tapi macam mana nak tahu dia senyum? Macam mana nak tahu masam kan? Okey, so kita nak tahu tu dia daripada positif atau negatif lah. Okey, saya pergi balik kepada nota yang asal kita. Okey, ni bentuk graf kita. So dekat sini kalau linear ada positif, kalau X kuasa 1 dia macam ni, sama ada naik ke turun. Lepas tu kuadratik X kuasa 2 senyum atau masam. Kalau X kuasa 3 bentuk S, ingat bentuk S. Lepas tu kalau 1/X atau X kuasa negatif 1, dia ada 2 kiri kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Cuma kita tak tahulah dia atas ke bawah. Tu je. Tak tahu kan. Lepas tu, okey, macam mana nak tahu dia naik ke turun ke senyum ke masam kan? Nak tahu tu kita tengok sebelum X tu. Dia letak nombor positif ke negatif? Adakah dia letak positif 2? Adakah dia letak negatif 2? Contoh kalau linear kan, dia akan dapat Y sama dengan, dia mesti Y sebelah kiri lah. X tu berada di sebelah kanan. Y sama dengan X. Contoh. Y sama dengan 2X contoh. Yang ni akan jadi graf macam ni. Kalau turun, Y sama dengan negatif X contoh. Kalau X kuasa 2, okey, yang ni dia boleh jadi Y sama dengan 2X kuasa 2. Kalau yang ni, kalau graf masam, Y sama dengan negatif. Negatif apa? Negatif 5X kuasa 2 contohlah.
nombor dekat depan X tu mesti negatif. Lepas tu kalau X kuasa 3. Okey, kalau X kuasa 3, okey kalau macam ni, dia ni kalau tak silap saya dia negatif. Kalau positif jadi macam ni. Apa awak tengok balik contoh yang kita buat tadi. Yang kita dah buat minggu lepas, ada soalan yang X kuasa 3 tu. Yang tu dia positif ke negatif? Cuba tengok. Lepas tu 1/X. 1/X dia macam mana? Okey, kalau positif, Y sama dengan 3/X contoh. Y sama dengan 3/X. So maksudnya dia positif 3 lah tu. So dia akan jadi macam ni. Kalau negatif, Y sama dengan negatif 2/X. Contoh. So negatif 2 atau negatif 1 ke kan. Dia akan jadi macam ni, terbalik. Kalau yang positif sama positif ni dia lain pula. Dia akan ada modulus lah. Okay, modulus awak tak belajar lagi. So yang ni je. So awak kena tahulah bentuk-bentuk fungsi ni sebab kita nak lukis graf. Yang tu daripada persamaan yang kita dapat, kita nak lukis graf. Sama ada kita nak guna pembaris ataupun kita nak guna freehand. Okay. So itu saja untuk kelas semalam ni. Thank you sebab hadir. Thank you sebab fokus. Okay. So next class saya akan masuk bab 9 lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay.